Okey, tengok soalan 1A1. Okey, soalannya y equal to x cube 2x plus 5. Okey, sekarang ni soalan ni kita nak gunakan kaedah produk. Okey, so kaedah produk awak kena asingkan mana u mana v. So yang u adalah x kuasa 3 dan v sama dengan 2x tambah 5. Lepas tu differentiatekan du per dx. Kita akan dapat untuk differentiation kuasa bawa depan, kuasa tolak 1. So dapat 3x kuasa 2. Kemudian dv per dx iaitu differentiatekan terhadap x, kita dapat 2. Masukkan dalam formula produk dy per dx equal to u dv per dx plus v du per dx. Ni formula ni awak jangan yang ni kalau yang untuk produk tak apa, kalau terbalik tak apa, u dv per dx sama v du per dx. Tapi untuk quotient be careful kalau soalan tu keluar bahagi, formula nanti dalam test ada diberi tau. Macam ni kan. Jap. Formula ada. So kalau macam awak sini tak ingat, awak boleh refer pada formula lah. Tengok quotient kat sini kan. Produk pada produk. Produk dia letak kat produk tak ada. Oh, quotient dia ada, produk tak ada. Produk tak ada. Tak ada. Okey. Kemudian kita selesaikanlah. Tadi kita dah buat kan u dia mana. Okey. Kalau saya akan buat macam ni. U dv per dx tambah dengan v du per dx. So u dia adalah x kuasa 3, dv per dx dia 2 tambah dengan v dia 2x tambah 5. Okey, then du per dx adalah 3x kuasa 2. So sini selesaikan, kita dapat 2x kuasa 3 tambah dengan, okey, susun balik 3x kuasa 2, 2x tambah 5. Saya tak expand tau sebabnya saya nak factorizekan dia. Kalau awak expand, nanti sama juga bila awak factorize, awak dapat balik yang benda ni. Macam ni saya tak expand sebab saya tahu kat sini saya boleh factorize. X cube dengan x kuasa 2 ni, okey, mana kuasa yang terkecil iaitu kuasa 2. So x kuasa 2 ni saya akan bawa ke luar. Bila saya dah keluarkan x kuasa 2, yang tinggal sini x kuasa 1. So dalam sini tinggal 2x tambah dengan 3, 2x tambah 5. Okey, lepas tu boleh saya expand yang dalam. Sini 2x tambah dengan 6x tambah dengan 15. Okey, sama dengan x kuasa 2, sini 8x lah. Dia jadi 2x tambah 6x jadi 8x tambah dengan 15. Okey, so ini jawapan akhir. Boleh ingat tak? Ada soalan? Ada nak tanya? You all ada dengan saya tak ni? Ada apa? Ada. Okey. Ada, Puan. Ada nak tanya tak? Boleh ingat tak? Apa yang kita dah belajar? Lama dah kan belajar ni kan? Takut you all tak ingat. Boleh? Boleh buat? Boleh, Puan. Boleh. Okey. Okey, kemudian kita jawab soalan A2. Okey, A2. Kita test jawab A2. Besarkan. Okey, soalannya iaitu y sama dengan 3, 5x tolak 1 kuasa 4. Okey, dia nak kita gunakan kaedah perturantai ataupun chain rule kat sini. Okey, awak boleh semak jawapan awak guna kaedah formula kita buat dulu kaedah chain rule. Okey, so kita pilih kalau ikutkan, kalau tengok dekat bawah ni, dekat formula ni, chain rule lah ni. Kita akan gunakan formula ni lah, dy per dx equal to dy over du time du over dx. Okey, so kita pilih u dia, u sama dengan
5x tolak 1. Okey, lepas tu du per dx sama dengan 5. Differentiate du per dx. Okey, dah pilih u, dah pilih du per, dah dapatkan du per dx. Ini adalah u dia kan? Okey, so y sama dengan 3u kuasa 4. Sebab yang ni kita dah jadikan dia u yang dalam bracket tu. Dan dy per du kita akan dapat sini 12 u kuasa 3. Ingat balik formula dia tadi? Okey. Formula dia dy per dx sama dengan dy per du darab dengan du per dx. Okey. So dy per du kita dapat 12 u kuasa 3 dan du per dx adalah 5. So jawapannya adalah 60. 5 darab 12, 60 kan? 60 u kuasa 3. Gantikan u yang ni. U ni kita ganti balik. Okey, so kita akan dapat 60 darab dengan 5x tolak 1 kuasa 3. So ni jawapan akhir. Okey, so soalan yang kedua, identify d2y, d theta 2 for y ikut. Okey, soalan ni maksudnya kita kena differentiatekan 2 kali. Y sama dengan, dia dah bagi kan, cos 4 theta tolak 1. Lepas tu yang pertama kita differentiatekan kali pertama dy over d theta. Differentiatekan, differentiation ingat, beza kuasa, beza trigo, beza sudut. Sekarang ni kalau kuasa 1 kita boleh skip, saya tulislah kat sini. Beza kuasa darab dengan beza trigo darab dengan beza sudut. Okey, sekarang ni kalau kuasa 1 kita boleh skip step yang pertama. Ni step 1, step 2, step 3. Kalau yang ni kuasa 1 kan? Kuasa 1 kita boleh abaikanlah step pertama beza kuasa tu. So kita terus pergi kepada beza trigo. Okey, beza trigo tengok kat sini cos. Bila kita differentiatekan cos kita akan dapat negatif sin. Di sin 4 theta tolak 1. Okey, ni step yang kedua maksudnya kita bezakan trigo, differentiate trigo. Lepas tu beza sudut. Sudut iaitu 4 theta. Sudut dia yang ni, 4 theta tolak 1. Differentiatekan 4 theta kita dapat 4. Differentiatekan 1 dapat sifar sebab 1 tu adalah constant. Okey, so jawapannya adalah negatif 4 sin 4 theta tolak 1. Ini baru differentiate kali pertama. Soalan nak kita differentiate sekali ke 2 kali. Dia nak kita differentiate 2 kali. So kita differentiate kali yang kedua. d2y d theta 2 equal to, buat macam tadi, kuasa dia 1, so kita boleh abaikan. Sudah tak sini negatif 4. Kita abaikan step yang pertama. Kita pergi pada step yang kedua. Beza trigo, sin jadi cos. Cos 4 theta tolak 1. Okey, lepas tu saya boleh padam dia punya bracket ni. Okey. Cos 4 theta tolak 1, differentiatekan angle dapat 4. So jawapannya negatif 16 cos 4 theta tolak 1. Soalan C adalah parameter. Parameter, awak boleh tengok formula parameter dekat sini. Parameter ni, parametric equation ni. Okey, so kalau keluar soalan parametrik ni, awak tengok sini X, awak differentiatekan X. Dapat sini Y, differentiatekan Y, tak ada Y. Lepas tu kalau terlupa, awak biar je macam tu. At least awak dapat markah dah kat sini. Okey, so kita buat kat sini dx per dt. Sekejap saya tulis baliklah X dia apa supaya awak nampak jalan kerja dia. Dia bagi kat sini X sama dengan 3t tambah 2. Dan bagi kat sini Y sama dengan 5t kuasa 3 tolak 3, tambah 3t tolak 5. Okey, so kita differentiatekan dx per dt. Kita differentiatekan dapat 3. Yang ni differentiatekan dy per dt. Dapat kuasa bawa depan, kuasa tolak 1. So 15 t kuasa 2 tambah 3.
Okey, tengok formula. Pada formula dx per dt tak ada kan? Kita ada dt per dx. Jadi maksudnya yang ni kita kena tukar jadi dt per dx. Di mana dt per dx adalah bersamaan 1 per dx per dt. Jadi dt per dx ni dt per dx sama dengan 1 per 3. Okey, sekarang ni kita dah ada dah semua. Ini dah ada, dt per dx dah ada, dy per dt dah ada. Masuk dalam formula dy per dx sama dengan dy per dt dengan dt per dx. Okey. So, awak akan dapat sini dy per dt iaitu 15 t kuasa 2 tambah 3 dengan dt per dx dia adalah 1 per 3. So, jawapannya adalah 15 t kuasa 3. Ni 15. Okey, saya buat dululah sebelum kita faktorkan. 3 bahagi dengan 3. Kita boleh factorize. Kita keluarkan 3. So, yang tinggal sini 5 t kuasa 2 tambah 1 bahagi dengan 3. Lepas tu kita boleh simplifykan dia. Kita boleh potong. Ni kita boleh potong. So, jawapan akhir kita adalah 5t kuasa 2 tambah 1. Ni jawapan akhir. Okey, implisit. Tengok kat sini ada tak formula implisit? Tak ada. Tak ada formula implisit. Implisit maksudnya implisit adalah pembezaan tersirat. Okey, kalau awak jumpa dalam satu fungsi ni, awak jumpa x dengan y, differentiate x dengan y, awak kena gunakan kaedah produk. Dan setiap kali awak differentiatekan y, mesti followed by dy per dx. Mesti wajib letak dy per dx selepas awak differentiatekan y. Okey, so kita tengok kat sini. Ni kita kena guna produk nanti uv. Okey, ni pun sama, kita kena guna produk uv. Okey, lepas tu awak janganlah buat satu-satu u dv per dx tambah v du per dx. Awak ingat je uv prime tambah dengan v u prime. Maksudnya u v prime ni adalah dv per dx tambah v u prime ni adalah du per dx. Benda tu ada dalam kepala awak. Jangan awak buat satu-satu, buat macam yang step yang ni. Nanti awak tak cukup masa. Tak mau macam ni. Okey. So kita cuba, saya buat kat sini lah kat bawah ni. Okey. Okey, tak apa. Okey, ni tadi kita buat ni UV, sini pun UV Okey, saya letak kat sini y prime dia mesti jadi mesti letak dy per dx. Okey, so kita selesaikan. Saya letak soalannya. Saya letak sini x kuasa. Saya letak soalan supaya awak lagi nampak lah. X kuasa 3 y tambah dengan 4 x kuasa 4 tolak 2 x y kuasa 3 sama dengan y. Ingat balik apa yang kita dah belajar. Okey. So macam yang saya cakap tadi, kita gunakan kaedah uv prime tambah dengan uv prime kan. Kita pecahkan ni kan. Okey, letak kat sini. Awak letak dekat tepi supaya bila awak buat tu dalam kepala awak, awak terus setkan benda tu. Okey, so u adalah x kuasa 3 v prime iaitu kita differentiatekan v ni, kita differentiatekan y, kita dapat 1. Mesti letakkan dy per dx. Ingat, must followed by dy per dx. Differentiatekan y, mesti wajib letak dy per dx. Okey, so u v prime tambah dengan, okey, v dia y. Okey, u prime dia adalah 3x kuasa 2. Okey, boleh? Sini, u v prime tambah dengan v u prime. Okey, ini kita baru yang pertama ni. Baru x kuasa 3y. Kita differentiatekan x kuasa 3y. Okey, lepas tu tambah dengan differentiatekan 4x kuasa 4, kita dapat 16 x kuasa 3. Tolak dengan, yang dekat tolak ni bahaya
Tolak ni selalu pelajar careless. Bila tolak, awak make sure bila lepas tolak ada produk ataupun quotient, make sure awak letakkan bracket. Sekarang ni kita nak guna lagi u v prime tambah dengan v u prime. Okey. So u dia adalah 2x. V prime dia adalah 3y kuasa 2 dan wajib letak dy per dx. Tambah dengan V dia y kuasa 3 dan u prime dia adalah 2. Okey, sama dengan, okey sekarang ni kita differentiatekan y pula Kita differentiatekan y. Differentiatekan y dapat 1 dan wajib letak dy per dx. Actually kalau 1 tu tak nak tulis pun tak apa. Tapi saya tulis ni supaya awak nampak apa yang saya buat ni. Okey, next. Bila dah sampai sini, kita pemudahkanlah, kita simplifykan. Okey, so sini saya akan dapat x kuasa 3 dy per dx tambah dengan kita susun dulu 3x kuasa 2y tambah dengan 16 x kuasa 3 tolak. Okey, 2 dak 3 sini, 2 dak dengan 3 6. 6x y kuasa 2 dy per dx. Okey, yang ni kenapa saya suruh awak buat bracket? Sebabnya bila tolak berjumpa dengan tambah dia akan jadi tolak. Kalau awak tak buat bracket ni, yang ni selalu pelajar careless, dia akan letak sini tambah. So ingat, bila melibatkan tolak dan followed by product ataupun quotient, awak mesti buat bracket. Okey, so tolak dengan tambah dia jadi tolak. Okey, sini 2y kuasa 3 sama dengan dy per dx. Boleh ingat implisit? Dah boleh refresh dah apa yang kita belajar? Boleh ke tak boleh? Differentiate y mesti letak dy per dx. Okey, next kita kumpulkan mana yang ada dy per dx, kita kumpulkan dekat sebelah kiri. Okey, saya letak macam ni Mana yang ada dy per dx ni kita letakkan dekat sebelah kiri, yang tak ada kita move semua ke sebelah kanan. Okey, so yang saya letak box warna pink ni kita letak dekat sebelah kiri. Mana yang dah duduk sebelah kiri jangan tukar tanda. Yang sebelah kanan ni kita nak pindahkan ke sebelah kiri, so kita tukar tanda. Okey, so sini dia akan jadi x kuasa 3 dy per dx tolak 6x y kuasa 2 dy per dx tolak dengan, sebab ni dy per dx ni kan dipindah ke sebelah kan, jadi tolak. Tolak dy per dx sama dengan, okey sekarang ni mana yang tak ada dy per dx kita pindahkan ke sebelah kanan. So yang ni dah, yang saya tak letak petak tu kita pindahkan ke sebelah kanan. Okey, so saya mulakan dengan yang negatif, pindah ke sebelah kanan dia jadi positif. 2y kuasa 3, yang lain tu semua jadi negatif. Tolak 3x kuasa 2y, tolak dengan 16x kuasa 3. Okey, lepas tu kita faktorkan. Kita faktorkan, okey, dy per dx, kita factorize. Okay, so yang tinggal x kuasa 3 tolak 6 xy kuasa 2 tolak 1 sama dengan 2y kuasa 3 tolak 3x kuasa 2y tolak 16x kuasa 3. Bila kita dah factorizekan dy per dx ni, sebab tujuan kita nak dapatkan dy per dx tu sama dengan apa. So kita dah nak sampailah kita punya tujuan, dah nak sampai dah jawapan kita akhir ni. Okay, so kita dapatkan dy per dx sama dengan 2y kuasa 3 tolak 3x kuasa 2y tolak 16x kuasa 3. Pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Bahagi x kuasa 3 tolak 6xy kuasa 2 tolak 1. Boleh faktor tak yang atas? Tak boleh. Yang bawah pun tak boleh. So jawapan akhir kita ni. Soalan yang sebenar, soalan yang ada pembetulan ni. Soalan yang sebenar, dia nak awak buat find all of the first order and second order. Soalan yang sebenar dia ada and second order kat sini. Sebab saya tengok markah dia banyak sangat, 7 markah. Biasa kalau first order dalam 3 markah je. First order kat sini and second
order. Soalan dia. Soalan E. Nanti kalau ni awak betulkan lah. Okey, soalan E tadi first order sini and second order. Okey, so kita kena buat semua ni lah. Kalau macam siapa yang tak boleh nak buat macam ni, awak boleh buat dalam bentuk duz over dux pun tak apa. Saya terima je jawapan awak. Saya padam ni kenapa pula Okey. Okey, so kita buat apa tadi? Fx. Fx, kita differentiatekan Fx. Kita ada soalannya adalah x kuasa 3y tambah y cos x kan? Okey, differentiatekan terhadap x. Bila kita differentiatekan terhadap x, y akan jadi constant ataupun coefficient. Kalau constant, kita salin, constant dia jadi kosong. Kalau coefficient yang bersandar, kita salin balik. Kalau fx ni kita differentiate jadi terhadap x. So, x kuasa 3 differentiatekan dapat 3x kuasa 2. Yang y ni, tak nampak kan? Okey. Tengok x kuasa 3 differentiatekan dapat 3x kuasa 2. Yang y ni sebab dia duduk di sebelah x, jadi kita salin je balik. 3x kuasa 2 y. Tambah dengan, okey, differentiatekan cos x, kita dapat negatif sin x. Yang y ni, kita salin balik y. Lepas tu sini dapat negatif sin x. So fx adalah 3x kuasa 2y tolak dengan y sin x. Okey, ini differentiate kali yang pertama untuk x. Kita differentiate pula terhadap y. Okey, so fy sama dengan differentiatekan terhadap y. Differentiate y dapat 1, x tu kita salin balik, x kuasa 3, sini 1. Tambah dengan differentiatekan y dapat 1. Okey, then cos x tu kita salin balik. Ada yang nak bertanya ke? Nak salin tu. Okey, salin. Okey, tu fx dan juga fy. Ni yang peringkat pertama first order. Lepas tu differentiatekan lagi sekali. Differentiate lagi sekali maksudnya fxx lah. Differentiatekan lagi sekali. Okey, differentiatekan terhadap x. Sini kita akan dapat. Differentiatekan terhadap x, kita dapat 6x. Y tu sebab dia bersandar, kita salin balik. Tolak dengan yang ni differentiatekan x dapat cos x. Y tu kita salin balik y cos x. Okey, yang ni f y y sama dengan differentiatekan x ni sebab x ni dia dah jadi constant sebab dia tunggal kan. Dia tunggal, dia tak ada bergabung dengan y jadi dia constant. Constant dia jadi sifar. Okey. Cos x ni pun sama. Tak ada y kat sini. So, dia akan jadi sifar. So, FYY kita adalah sifar. Okey. Yang step yang seterusnya iaitu kita kena differentiatekan terhadap, kalau kat sini yang pertama tadi kita differentiatekan terhadap x. Okey, lepas tu kita kena differentiatekan terhadap y pula. Dia bukan salah tadi, fyx kat sini. Fyx. Maksudnya kita differentiatekan y bagi fx ni. Fx ni kita differentiatekan pula terhadap y. Okey, so bila kita differentiatekan terhadap y, 3x kuasa 2 ni kita salin balik. Y ni dia akan jadi 1. Okey, tolak dengan, okey, sama juga. Y ni akan jadi 1 dan sin x tu kita salin balik. So, dapat sini 3x kuasa 2 tolak dengan sin x. Okey, yang sebelah sini pula fxy. Kita nak differentiatekan pula terhadap x. Kita nak differentiatekan terhadap x Okey, so kita dapat sini 3x kuasa 2 dan cos x kita differentiatekan dapat negatif sin x. Tengok jawapan akhir awak ni, kiri dan kanan fxy dan juga fyx mesti sama. Kalau tak sama maksudnya first order awak salah ataupun yang step yang baris yang ketiga ni awak salah. Fxy ataupun fyx.
Jawapan mesti sama. So kat sini kita ada 7 markah. Awak buat ni dapat 7 markah. So yang ni saya salin dia lah semua ni. Okey, kita pergi kepada soalan integration. Okey, soalannya soalan A. Yang ni senanglah sebab kita baru lepas belajar kan. Saya rasa awak boleh ingat kot. Ni soalan 2 soalan 2A 1. Soalannya 3/2 X kuasa 3 tolak X kuasa 6 tambah 6X dx. Okey, so kita dapat jawapan sini. Ingat integration kuasa tambah 1 dan kuasa yang baru tu bawa ke bawah. Differentiation nama pun differentiate kan. Okey, bezakan. Kuasa bawa depan, kuasa tolak 1. Okey, so yang ni jadi 3/2 ni X kuasa 3 tambah 1 bahagi dengan sini 3 tambah 1. Tolak X kuasa 6 tambah 1 bahagi dengan 6 tambah 1. Tolak tambah dengan 6 X kuasa 1 tambah 1 bahagi dengan 1 tambah 1. Jangan lupa letakkan tambah C untuk definite. Untuk indefinite. Maksudnya yang tak ada nilai, tak ada limit dekat tanda integration dia ni, mesti wajib tambah C. Okay, so jawapan akhir dia adalah 3X kuasa 3 per 2 darab dengan 4, 8. Tolak dengan X kuasa 7 per 7. Tambah dengan 6X kuasa 2 per 2. Tambah C. Jawapan akhir iaitu 3/8 X kuasa 3 tolak X kuasa 7 per 7. Tambah dengan 3X kuasa 2 tambah C. So, ini jawapan akhir. Sebab ni saya potongkan Jawapan. Ya. Ada nak tak? 3/8X tu 3/8X kuasa 3/8 X kuasa 4. Okey. Terima kasih. Okey, let's kat sini. Okey, mana ni 3X kuasa 4. Ni X kuasa 4. Okey, ni soalan A1. Saya rasa tak ada masalah kot yang ni. Senang je soalan ni. Memang ni A2. Soalan bonus lah tu. Dapat berapa markah tadi? 3 markah. Okey, soalan yang kedua untuk 2A2. Iaitu soalannya adalah 6X kuasa negatif 3 tolak dengan 3X kuasa 2 bahagi dengan X dx. Okey, untuk soalan macam ni, kalau ada ni, awak kena pecahkan dulu, kena pisahkan dulu soalan ni. Okey, so awak kena pisahkan sini 6X kuasa negatif 3. Sekejap. 6X kuasa negatif 3 tolak 3X kuasa 2. X ni, yang X kat bawah ni kita buat naik atas. X kuasa negatif 1. Sini dx. Okey, so awak akan dapat sini. Gunakan law of indices. Di mana bila asas sama, kuasa dia kita tambahkan kan bila darab kan. Jadi sini akan jadi 6X kuasa negatif 3 tambah dengan negatif 1. So jadi negatif 4. Negatif 3 tambah dengan negatif 1. Negatif 3 tolak 1 lah. Akhirnya negatif 4. Tolak dengan 3X kuasa 2 tambah negatif 1. So sini dapat 1. Tak perlu tulis lah. Dx. Okey, dah sampai sini barulah kita integratekan dia. So dapat 6X kuasa negatif 4 tambah 1 per negatif 4 tambah 1 tolak 3X kuasa 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah C. So dapat jawapan sini 6X kuasa negatif 3 per negatif 3 tolak dengan 3X kuasa 2 per 2 tambah C. Sama dengan 6 bagi negatif 3 dapat negatif 2 per X kuasa 3 tolak 3 per 2
X kuasa 2 tambah C. Ni jawapan akhir. Ingat kalau bawah dalam pecahan ni, dalam soalan, pecahan dia punya denominator ataupun penyebut dia tunggal, maksudnya awak boleh pisahkan. Hanya untuk penyebut yang tunggal sahaja. Kalau penyebut tu ada tambah tolak, tak boleh pisah. Tapi kalau penyebut tu tunggal, awak boleh pisahkan dia. Macam inilah soalan ni, awak pisahkan. Okey. Saya sambung soalan C. Okey, Puan. Okey, soalan C. Soalan C ada soalan C pula, soalan A3. Soalan A3 iaitu composite function untuk trigo trigo pula apa kepala saya ni. Soalan A3 untuk integration. Okey, so soalan yang ketiga kita tukarkan dulu punca kuasa ni, kita tukarkan dia akan jadi kuasa setengah. So 2S tambah 9 kuasa 1/2 DS. Okey betul. Okey, lepas tu awak gunakan formula untuk trigo ada tak dekat atas ni untuk denominator untuk composite integration ni. Ni formula dia. Nampak tak? Ni Ni formula dia. Kalau siapa yang tak faham formula dia 1/A ada AX tambah B kuasa N dx equal to 1/A. Lepas tu sini AX tambah B kuasa N tambah 1 per ni N tambah 1 tambah C. Ini formula dia sebenarnya. 1/A AX tambah B kuasa N tambah 1 per A N tambah 1. So kat sini kita tengok DS. Soalannya DS. Jadi A dia adalah nilai di sebelah S ni. Ini adalah A dia. So bila awak masukkan dalam formula dia akan jadi 1/2. Okey, 1/2 sini 2S tambah 9 kuasa dengan 1/2 tambah 1 bahagi dengan sini 1/2 tambah 1 tambah C. Kalau tengok formula tadi macam pening je kan, formula yang standard yang diberi dalam final tu. Okey, so awak gunakan formula yang ni. Kalau siapa nak guna kaedah substitution pun boleh. Macam semalam saya tengok yang soalan trigo tu ramai yang buat kaedah substitution kan. Walaupun saya kata soalan tu boleh kita gunakan formula asas tapi ramai yang guna kaedah substitution. Okay, so yang ni kalau nak guna kaedah substitution pun tak kisah sebab dalam soalan ni tak mention pun guna kaedah apa. So yang ni kita akan dapat sini 2S tambah 9 kuasa 3/2 bahagi dengan sini 3/2 dak dengan 2 kan. So dapat 3 lah sini tambah C. So awak dapat jawapannya sini. Last sekali 2S tambah 9 kuasa 3 bahagi dengan 3 tambah C. Ni jawapannya. Okey. Boleh Kalau ada soalan boleh tanya. Yang ni soalan yang, okey saya sambung. Soalan B1, awak kena kembangkan. Kena kembangkan dulu. So sini 2X. Sini 2X dah dengan X. 2X dah dengan negatif 1. Negatif 2X dah dengan 2X. Negatif 2 dah dengan negatif 1. Kembangkan dulu. Okey, so kita akan dapat sini 4. Kita akan dapat 4X kuasa 2 tolak dengan 2X tolak dengan 4X tambah dengan 2 dx.
Okey, so sini dapat 0, 1, 4x kuasa 2 tolak dengan 6x tambah 2 dx. Dah expand ni, expand ni pun dapat 1 markah. Kat sini dapat 1 markah. Kat sini total 5 kan. Okey, awak expand dapat 1 markah. Okey, lepas tu kita integratekan dia dapat 4x kuasa 3 per 3 tolak 6x kuasa 2 per 2 tambah dengan 2x. Yang ni saya tak tunjuk pun 2 tambah 1 apa per 2 tambah 1. Actually kalau awak dah mahir, awak tak tunjuk jalan kerja yang tu pun tak apa. Okey, so awak buat je macam saya ni. So, limit dia adalah sifar hingga 1. Mana yang boleh mudahkan, macam 6 bahagi 2 ni kita dah dapat 3. Okey, so kita just letak ke sini 3x kuasa 2. Kita simplify dulu. Sifar hingga 1. Okey, so awak akan dapat sini gantikan x dengan 1, gantikan x dengan sifar. So 4 per 3 sini 1, sebenarnya 1 kuasa 3 dapat 1. Okey, tak nak tulis pun tak apa. Kalau nak tulis pun boleh. Okey, sini 1 kuasa 2 tambah dengan 2 dengan 1. Tolak dengan, okey, sebenarnya sini kita terus dapat sifar. Sebabnya sifar dah dengan semua ni, sifar dah dengan 4 per 3, sifar dah dengan negatif 3, sifar dah dengan 2, kita dapat sifar. So just tekan kalkulator je lah ni dapat jawapannya apa. Kalkulator saya pun tak mana dah. Okay, so 4 per 3 tolak dengan 3 tambah dengan 2. So kita dapat jawapannya 1 per 3. Okay, yang ni senang lah. Okay, kita masuk yang nombor 2. Yang ni yang kita belajar semalam. Okay, so U dia yang mana untuk soalan nombor 2? 2x cos 3x kuasa 2 tolak 6. U yang mana? 3x kuasa 2 tolak 6. Okey, pandai. U dia adalah 3x kuasa 2 tolak 6. Okey, jap. Saya salin balik soalan ni. 2, soalannya 2x cos 3x kuasa 2 tolak 6 dx. Okey. Sekarang ni soalan dia mention guna substitution method. Senang lah. Dia dah mention kan. Kalau tak mention, jumpa soalan ni memang kena pun. Kalau tak mention pun kena wajib guna kaedah substitution method. Okey, so pilih U sama dengan 3x kuasa 2 tolak 6. Du per dx sama dengan 6x. Dx sama dengan du per 6x. Masuk balik dalam soalan. So 2x cos U dx dia dah jadi du per 6x. Okey, lepas tu pemudahkan. 2 dengan 6 ni kita pemudahkan dapat sini 3. So kita akan dapat sini 1 per 3 cos U du. Sama dengan 1 per 3 cos U diintegratekan dapat sin U. Sin U tambah C. Jawapan akhir adalah 1 per 3. Gantikan balik U tu. So dapat sin 3x kuasa 2 tolak 6 tambah C. So ini jawapan akhir.